Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, kita buat sambungan yang terakhir, bahagian 3. Soalan latihan yang saya berikan. Okey, sepatutnya awak kena salin juga soalan ni. Kita berhenti hari tu di sini. Okey, ini soalan yang seterusnya. Baik, ini ada satu graf yang menunjukkan air dipanaskan. Okey, pada mula-mula suhu ada lebih kurang 20 lebih, 25, 26 atau 27. Kemudian selepas 5 minit suhu air makin meningkat. 15 minit, 20 minit suhu air menjadi 100 darjah Celsius. Okey. Kemudian pada suhu ke-25, 30 dan seterusnya nanti air akan kekal pada suhu 100 darjah Celsius. Okey, itu kita sedang mentafsir data dalam carta graf ini. Okey, baik. Soalannya. Pertama, tuliskan corak suhu air. Okey, coraknya tengok adalah, kita nampak dia ni. Apa ni? Ini adalah semakin naik. Jadi dia adalah meningkat. Kemudian dia ada ni, dia tak berubah. So yang tak berubah ni kita katakan dia kekal. Jadi jawapannya adalah meningkat, kemudiannya malar. Okey, tuliskan inference. Bagi sebab pula kenapa suhu air selepas 20 sama, selepas minit ke-20 sama saja. Okey. Jadi untuk pengetahuan semua murid-murid, pada ketika ini air tidak akan lebih daripada 100 darjah Celsius. Okey, kita panggil ini sebagai takat didih. Bila sampai peringkat ini, lama kelamaan air akan bertukar jadi wap air, dan air yang kita panaskan tu akan kering akhirnya. Okey, dia tak akan lebih daripada 100 darjah Celsius sebab bila sampai suhu ini air akan bertukar jadi wap air. Kita panggil dia sebagai takat didih. Jadi bagi inference, bagi sebab, jawapannya adalah kerana air telah mencapai takat didih. Okey. Terakhir, tafsirkan graf tersebut. Okey, kita dah tafsir yang tadi. Beri tafsiran kita adalah suhu air meningkat. Okey, meningkat sehingga 100 darjah Celsius pada minit ke-20 dan kemudiannya kekal ataupun malar. Ataupun malar. Kekal, malar samalah. Malar tu sama, kekal tu pun sama juga. Baik, itu soalan H. Okey, soalan yang graf tadi. Okey, soalan yang graf ni. Seterusnya, mendefinisi secara operasi. Mendefinisi maknanya kita bagi penerangan. Apa yang operasi adalah step by step, satu persatu langkahnya. Apa yang berlaku di awal, apa yang berlaku di hujung. Itu maksudnya. Jadi kat sini kita nampak klik kertas, tarik banyak kat sini, tengah kurang, kat hujung tarik banyak. Jadi kita akan katakan kekuatan daya tarikan magnet ialah bilangan klip kertas yang dapat ditarik okey. Itu dah definisi operasinya. Kita nak lihat berapa banyak yang boleh ditarik oleh magnet. Okey, ni pula kita tengok pertumbuhan anak pokok. Kita nampak apa? Daripada
15 cm, lepas seminggu dia jadi 20. Okey. Jadi pertumbuhan anak pokok ialah ketinggian anak pokok. Senang je, kadang-kadang mendefinisi secara operasi ni senang je. Kita tengok pada awal dan akhir apa yang berlaku. Okey, yang ni. Kadar penyerapan air. Dekat tanah pasir, tanah kebun dan tanah liat. Okey, kadar ni maksudnya berapa banyak yang berapa banyak mengikut masa. Penyerapan maknanya berapa banyak penyerapan mengikut masa. Okey. So, ni maksudnya kat sini dekat tanah pasir, kain ni letak kat tanah pasir, bagi dia serap air, lepas tu perah. Tengok berapa banyak air yang dia serap. Ini pun sama. Kain ni letak kat tanah kebun, lepas tu biarkan, lepas tu perah air dia. Ni biarkan kat tanah liat, lepas tu perah air dia. Maksudnya dalam gambar ni, kain ni banyak serap air dekat tanah pasir. Kain ni dapat serap air sederhana. Kain ni bila letak kat tanah liat, dia dapat serap air sikit aja. Maksudnya apa? Kat sini tanah pasir tu dia tak simpan air. Bila letak kain, air tu menyerap kat sini. Kat tanah liat pula, kat tempat lain ni, bukan dalam bekas ni. Bekas ni adalah tempat dia perah air. Kat tanah liat dia pegang air tu kuat. So letak kain pun, kain tak dapat serap air kat tanah liat tu. Itu maksudnya. Jadi kadar penyerapan air, okay, ialah ni yang keluar ni, isi padu air yang diserap kain. Itulah dia. Okey. Baik. Soalan seterusnya. Mengawal pemboleh ubah. Ni yang paling penting sekali ni. Pada saya, yang ini kalau dapat tahu, yang lain semua mudah aja. Okey, nyatakan pemboleh ubah. Okey, kat sini. Saya dah terangkan sebelum ni, nota yang awak dah salin tu dimanipulasi, maknanya yang kita buat, yang kita ubah. Bergerak balas ni maksudnya apa hasilnya kat hujung eksperimen. Yang dimalarkan adalah yang sama aja. Tak ada berubah apa-apa daripada awal eksperimen sampai hujung eksperimen. Okey. Jadi kita tengok kat sini. Air 50 ml, ni air 100 ml. Dibiarkan untuk dididihkan, dipanaskan air ni. Okey. Jadi apa yang akan berlaku ni? Ini dipanaskan, ini dipanaskan. Apa yang akan berlaku? Kita akan nampak selepas beberapa minit. Okey, yang ni tinggal banyak mana air. Yang ni tinggal banyak mana air, betul? Selepas beberapa minit panaskan dah menggelegak. Tengok, ni tinggal, mungkin dia akan tinggal banyak ni. Yang ni mungkin akan tinggal banyak ni air dia. Mungkin. Okey. Jadi apa yang dimanipulasi, apa yang kita ubah? Kita ubah adalah kat sini air tak sama. Nampak? Ini kita letak air 50 ml, ini kita letak air 100 ml. Jadi yang kita ubah adalah isi padu air. Okey. Yang bergerak balas adalah apa? Selepas beberapa minit, apa yang dapat kita perhatikan? Okey. Yang mana panas dulu? Okey. Masa untuk air mendidih. Okey, yang mana yang akan panas dulu? Okey, yang dimalarkan yang sama tak berubah. Siapa yang tak berubah? Sama daripada awal sampai akhir. Okey. Kalau tengok ya. Saiz bekas sama. Kadang-kadang apa yang kita boleh perhatikan je, yang dimalarkan ni kita boleh nampak benda tu sama je. Okey. Seterusnya ni, bilangan ayunan bandul dalam seminit. Ini panjang 10 cm. Dalam seminit dia akan berayun 40 kali. Yang ni dia panjang sikit, 15 cm. Dalam seminit dia akan berayun 30 kali. Maksudnya kalau tali tu panjang, dia akan slow berayun dia. Kalau tali pendek, dia akan laju sikit. Itu maksud gambar ni. Jadi apa yang kita manipulasi? Tengok apa yang tak sama. Asal kita nampak benda yang tak sama ni adalah panjang tali.
Betul? Ni tak sama, 10 cm, ni 15 cm. So yang dimanipulasi adalah panjang tali. Yang bergerak balas, ni bilangan ni. Dalam masa seminit, kalau tali dia 10, 40 je. Ni dalam masa seminit, panjang 15 cm ni dapat 30. So jumlah ataupun bilangan ayunan. Dalam seminit. Okey. Apa yang sama? Yang sama apa yang kita tengah buat? Kita tengah buat bandul ni. So bandul ni saiz mesti sama. Okey, dia tak boleh berbeza. Ni kalau ni besar ni kecil, dia akan berubah, dia tak boleh. Dia mesti bandul ni saiz sama. Saiz bandul. Okey, dalam mana-mana eksperimen yang dimanipulasi mesti satu je. Dia tak boleh 2 3. Tak jadi eksperimen tu. Okey, kalau kita buat ni bandul yang 15 cm ni, dia punya bandul ni besar sikit. Tu tak boleh. Sebab kita dah ubah dua benda. Tali satu, saiz bandul tak sama. So dua yang berubah tak boleh. Dia mesti satu saja. Okey, step eksperimen. Okey. Sekarang membuat hipotesis pula. Okey, hipotesis adalah sebab. Tengoknya, sekilo panjangnya, sekilo panjangnya, sekilo panjangnya. Okey, 3 spring yang berlainan diameter. Okey. Diameter tu maksudnya bulatnya spring. Okey. Dengan pemberat yang sama. So, apa yang kita ubah di manipulasi ni? Apa yang kita ubah? Spring yang ni. Dah terang-terang tulis sini. Spring berlainan diameter. So, jawapannya adalah diameter spring. Apa yang bergerak balas? Kita tengok ni. Lepas letak sekilo tu, berapa panjang dia boleh meregam. Okey. So jawapannya adalah panjang spring. Okey. Jadi hipotesisnya apa? Saya dah beritahu sebelum ni dalam nota. Semakin tempat kosong PDM, semakin, sebab ini adalah PDM. Ini adalah PGB. Saya dah bagi tahu kalau hipotesis dia adalah ada dua kan, jika maka dengan semakin. So kita buat yang ni, semakin tempat kosong PDM, semakin tempat kosong PGB. Sama lah macam ni. So tempat kosong ni adalah ni, bertambah. Bertambah, semakin bertambah. So tinggal kita nak gantikan saja PDM. Okey, PDM ni adalah ni. Semakin bertambah diameter spring, semakin bertambah PGB, panjang spring. Sebab tu saya kata ni mengawal pemboleh ubah ni, nak cari ni 3 benda ni penting. Sebab dia akan digunakan untuk hipotesis, inference semua. Tajuk yang ini penting. Okey. Dan terakhir sekali, okey, 3 span berlainan saiz direndam dalam bikar. Okey, kecil, sederhana, besar. Bila masuk dalam bikar, ni yang tinggal. Ni yang tinggal air, ni yang tinggal air, ni tinggal airnya. So maksudnya apa? Span yang air semua sama masa mula 200 ml. Maksudnya apa? Bila masuk span besar, dia banyak serap air berbanding masuk span kecil. Serap air sikit aja, so tinggal banyak. Daripada 200 tinggal 150. Yang ini daripada 200 yang tinggal 50. Maknanya semua telah diserap dalam ni. Jadi apa yang dimanipulasi? Yang kita ubah sasah ni. Ni. Okey, size span. Arahan pun dah kata 3 span berlainan saiz. Okey, yang bergerak balas hasil dia ni, isi padu air yang tinggal. Isi padu air yang tinggal. Jadi hipotesisnya semakin bertambah apa? Ambil PDM, saiz span. Ni PDM kan? PDM. Ini PGB. Okey, semakin berkurang PGB.
isi padu air yang tinggal. Okey, sebab apa? Saya dah bagi formula tu, iaitu semakin tempat kosong PDM, semakin tempat kosong PGB. So tempat kosong ni adalah ni yang bertambah berkurang ni. Kalau dalam ni, contohnya kalau tak bagi ayat ni, dia bagi ni je. So kita dah cari PDM, kita dah cari PGB, kita tengok size span dia makin bertambah, kita pun buat macam ni. Lepas tu air dia makin berkurang, kita buat macam ni. Baru kita tukarkan dalam bentuk ayat, iaitu ni, semakin bertambah size span, semakin berkurang isi padu air yang tinggal. Tu. Okey, tengok ni. Bilangan pokok di hutan tahun. Okey, kalau jumpa graf. Okey, graf yang sini adalah PGB. Yang sini adalah PDM. Matematik. Yang soalan graf jadual senang nak cari PDM dengan PGB. Okey, jadi PDM-nya adalah masa tu berubah daripada 2014 sampai ke 2020. Okey. Jadi yang dimanipulasi adalah tahun. Yang bergerak balas adalah ni, bilangan pokok di hutan. Bilangan pokok di hutan. Jadi sama dengan ni, semakin kita tengok tahun. Tahun apa ni? 2014, 2016, 2018, 2020. Jadi maksudnya dia semakin bertambah. Ni. Okey. Lepas tu tengok bilangan pokok. Bilangan pokok ni makin banyak kan? Tapi ni makin berkurang juga. So gantikan saja. Jadi ayat ni semakin bertambah tahun. PDM dia. Ni PDM. Semakin berkurang PGB. Bilangan pokok. Okey. Itu saja untuk mengkaji kita punya tajuk unit pertama. Okey, jangan lupa buat kerja yang saya baru bagi untuk unit 2. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih.